Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan bi sayyidil syuhur wa afadha fihi al-khair wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, sempena kita berada di bulan yang penuh barakah ini, marilah kita berusaha sesungguhnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan setiap suruhannya serta kita meninggalkan segala tegahannya. Mudah-mudahan takwa yang dibina dapat memberi kebahagiaan bukan sahaja untuk kehidupan kita di dunia, bahkan di akhirat kelak insya-Allah. Marilah kita menghayati khutbah hari ini yang bertajuk Bersama Jayakan Tarbiyah Ramadan. Mimbar ingin mengingatkan sidang jamaah sekalian agar kita terus menjaga SOP dalam semua program dan aktiviti, terutama di masjid dan di surau ketika fasa peralihan ke endemik ini. Marilah kita melahirkan kesyukuran di atas nikmat dan rahmat Allah yang masih mempertemukan kita dengan Ramadan pada kali ini. Kita berharap Ramadan kali ini bukanlah Ramadan yang terakhir buat kita. Malah kita berdoa semoga kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Andainya ditakdirkan Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir buat kita, maka marilah sama-sama kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita, amal ibadat kita serta taubat kita diterima Allah, dirahmati Allah serta diridainya. Dan kita juga mengharapkan Ramadan kali ini sebagai penghapus dosa-dosa kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan al-Mubarak, bulan yang amat bermakna bagi seluruh umat Islam. Pada bulan yang penuh keistimewaan ini kita dituntut untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Sesungguhnya kefarduan puasa adalah satu wasilah untuk mendidik diri manusia supaya terus tunduk dan patuh demi mencapai ketinggian takwa yang hakiki. Renunglah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang dibacakan di awal tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Bagi memastikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik, marilah kita berusaha sedaya upaya menghidupkannya dengan pelbagai ibadah dan amalan kebajikan. Ambillah peluang untuk mengimarahkan masjid dan surau melalui solat fardu berjamaah, solat sunat rawatib dan seumpamanya. Berniat i'tikaflah sepanjang kita berada di masjid, kerana ia amat dituntut untuk dilaksanakan di bulan Ramadan al-Mubarak ini. Selain daripada ibadah puasa di siang hari, hidupkanlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan melakukan qiyam pada malam-malam hari
malam-malam Ramadan melalui solat Isya dan solat sunat tarawih secara berjamaah. Berusahalah untuk istiqamah melaksanakannya sehingga ke penghujung Ramadan. Di samping itu, manfaatkanlah keberadaan kita di bulan mulia ini untuk menyuburkan amalan bertadarrus Al-Quran, sama ada sesama ahli keluarga, rakan sekerja, jiran tetangga, anak karya dan sebagainya. Jadikanlah Ramadan kali ini sebagai pendorong untuk kita terus istiqamah menghidupkan Al-Quran. Lebih-lebih lagi pada masa kini terdapat banyak aplikasi Al-Quran dalam telefon pintar. Sesungguhnya memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa amatlah besar ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Justru marilah kita menghulurkan bantuan dan pertolongan dan apa jua bentuk, terutamanya memberi juadah untuk berbuka puasa. Ambillah peluang memberi juadah berbuka puasa yang halal, lagi baik, berkualiti, bersih dan disukai kepada jiran, tetangga, golongan terlantar, gelandangan, fakir miskin dan lain-lain. Di samping elakkan berlaku pembaziran makanan dengan memastikan sumbangan makanan dapat disalurkan dengan betul. Hulurkanlah juga sumbangan dana dan infak ke tabung Ahya Ramadan di surau-surau, terutamanya surau kita, atau di mana-mana sahaja, demi kerancakan aktiviti pengimarahan di sepanjang bulan Ramadan yang mulia ini. Dalam hubungan ini suka dimaklumkan juga, Perkim tidak ketinggalan dalam menyediakan juadah berbuka dan more pada setiap hari, pada setiap malam kepada para jamaah, terutamanya kepada para muallaf kita di surau Perkim ini. Mengambil peluang di bulan yang mulia ini, marilah kita memelihara hubungan silaturahim sesama ahli keluarga dan sanak saudara, lebih-lebih lagi kepada ibu bapa, serta hubungan persaudaraan sesama jiran tetangga, rakan taulan dan sahabat handai. Hindarkanlah segala perbuatan dan perlakuan yang boleh menjejaskan pahala puasa, seperti umpatan, celaan dan sebagainya, sama ada melalui pertuturan atau coretan di media-media sosial. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawl az-zuri wal 'amal bih, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah." Yang bermaksud, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji, yakni dusta, serta mengamalkannya, maka Allah tidak berhajat orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam kerancakan kita menjayakan Ramadan dengan amal ibadah, aspek pemilihan makanan untuk berbuka dan bersahur juga haruslah diutamakan. Justru mimbar mengambil kesempatan untuk mengingatkan para jamaah sekalian untuk mengambil berat aspek halalan tayyibah, tidak mengandungi unsur-unsur syubhah, selamat dan bersih makanan ketika membeli juadah di premis atau di bazar-bazar Ramadan yang banyak sekarang ini. Belilah makanan dari peniaga yang mengamalkan kebersihan dan utamakan makanan yang berkhasiat untuk memberikan kesihatan kepada tubuh badan supaya dapat menunaikan ibadah dengan baik, khususnya dan sempurna, khusyuk dan sempurna. Bagi yang berbuka puasa di premis makanan, restoran, hotel dan sebagainya, pastikan ianya bersih dan mempunyai sijil penghalal, sijil pengesahan halal yang dikeluarkan oleh JAKIM. Sedarlah bahawa mencari yang halal bukan pada aspek pemilihan makanan saja, tetapi sumber pendapatan juga mestilah halal, iaitu bebas daripada unsur-unsur haram seperti rasuah, penyelewengan, penipuan, penyalahgunaan kuasa, riba dan sebagainya. Di samping itu, jagalah adab sopan berpakaian menutup aurat, dan jangan sekali-kali meninggalkan solat maghrib karena terleka dengan menyantap juadah berbuka puasa. Bagi peniaga dan pengendali makanan pula, amalkanlah penyediaan makanan yang bersih dan suci, serta pastikan bahan mentah yang digunakan adalah segar, bersih dan berkualiti. Ingatlah bahawa kejujuran dalam penyediaan makanan adalah satu tanggungjawab yang besar. Janganlah hanya mengejar keuntungan semata-mata,
Tindakan kompaun boleh dikenakan ke atas pengendali makanan yang gagal mematuhi peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009 atau undang-undang di bawah pihak berkuasa tempatan. Sebagai Muslim, peliharalah adab sopan. Pakailah pakaian yang menutup aurat. Walaupun sesibuk mana sekalipun, janganlah kita mengabaikan solat fardu, terutama solat asar dan maghrib, yang menjadi saat kemuncak kehadiran pengunjung untuk membeli juadah berbuka puasa. Biarpun penat mencari rezeki, solat tarawih jangan sekali-kali ditinggalkan demi meraih tawaran mega Ramadan. Melihat kepada peningkatan kes jangkitan penyakit tangan, kaki dan mulut HMFD, khususnya di wilayah Persekutuan Putrajaya, member mengajak sidang jamaah sekalian, terutamanya ibu bapa, untuk mengambil tahu mengenai penyakit ini dan segera membawa anak-anak mendapatkan rawatan sekiranya terdapat gejala-gejala ringan seperti demam, ulcer di mulut serta ruam lepuh pada tangan dan kaki. Penyakit ini juga berisiko menyebabkan komplikasi seperti radang otak, paru-paru dan jantung. Lazimnya penyakit ini berlaku dalam kalangan kanak-kanak yang berusia kurang daripada 5 tahun. Namun jangkitan kepada golongan dewasa juga boleh berlaku. Perlu diingat, virus penyakit ini terdapat pada air liur, hingus dan najis. Ia mudah tersebar melalui sentuhan langsung dan sentuhan pada permukaan yang tercemar dengan virus tersebut. Justru ibu bapa perlu mengambil langkah waspada dengan memantau tahap kesihatan anak-anak sebelum dihantar ke taska, tadika atau rumah pengasuh. Bagi pihak pengusaha tadika, taska dan pengasuh, lakukanlah proses disinfeksi di premis untuk mengelakkan berlakunya jangkitan dan menghentikan penularan penyakit ini. Sentiasalah mencuci tangan dengan bersih sebelum menyentuh kanak-kanak lain. Elakkan mereka berkongsi barang atau pakaian. Amalkan ketika batuk dan bersin dengan betul, serta asingkan kanak-kanak yang bergejala. Semoga Allah SWT memelihara kita dan keluarga daripada sebarang penyakit yang memudaratkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada minggu ini, khatib ingin menekankan beberapa kesimpulan sebagai pedoman buat kita semua. Pertama, keperluan puasa adalah satu wasilah untuk mendidik diri manusia supaya terus tunduk dan patuh demi meraih habuan takwa yang hakiki. Kedua, jayakan tarbiyah Ramadan dengan pelbagai aktiviti pengimarahan bagi meraih kemanisan ibadah serta menjadikan Ramadan kita lebih bermakna. Ketiga, utamakan pemilihan makanan yang menepati halalan tayyibah, tidak mengandungi unsur syubhah, selamat dan bersih, serta pilihlah makanan berkhasiat untuk menjamin kesihatan supaya dapat menunaikan ibadah dengan baik, khusyuk dan sempurna. Renunglah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yang bermaksud sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Barakallahu li wa lakum بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin,
والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبawah dunia Muhammad Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haj Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kadhalik kebawah dunia Muhammad Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajjah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan kewajipan solat, membayar zakat, terutama kepada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib, dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf di Pusat Wakaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalan-Mu ya Allah. Jadikanlah harta-harta zakat dan wakaf kami ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, Kau permudahkanlah pihak Mawib dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam khususnya di wilayah persekutuan. Ya Allah, kami juga ingin memohon kepadamu, jadikanlah kami orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang berintegriti, tekun dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada kami. Peliharalah kami daripada melakukan rasuah, penyalahgunaan kuasa, pecah amanah, penyelewengan dan penipuan yang boleh membawa kerosakan kepada agama, kepada bangsa dan kepada negara. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta pelindungan
daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya, khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar. Wa ba'as maqam. Luruskan saf, rapat-rapat, istaqimu yarhamkumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu billahi minash syaitanir rajim. Alladhi yuhsinu. Usalli lillahi ta'ala usalli fardal jumu'ati rak'atayn ma'muman. Rak'atayn imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك. أشهد أن وأشهد أن وصليت على وبارك على وبارك على السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الذي. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الذي. الحمد لله الذي لم يتخذ ولم يكن له شريك في الملك والملك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الصابرين حمد المستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك دينا قيما ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك علما نافعا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس. وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. واجعل ذلك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتضرعنا وتميم تقصيرنا يا الله وتميم تقصيرنا يا رحمن وتميم تقصيرنا يا رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.